about a country in Southeast Asia that often doesn't get much attention. Malaysia. In March, Malaysia was failing. Newspapers published articles about how Malaysia was struggling against COVID-19. Malaysia had 3 times more cases than any country in Southeast Asia. The virus was in every state and federal territory. What makes the story even more sad is how the infection spread, not from Malaysians partying or being badly behaved. It spread from a religious gathering. Malaysians, being well-behaved citizens, had unknowingly spread COVID-19. But here is where the story gets interesting. Malaysia's government quickly made adjustments. Movement Control Order, or MCO, roadblocks, closed events, closed schools, closed non-essential businesses. Malaysia would do MCO 2.0, or the Enhanced Movement Control Order. For anywhere where there were several cases, all businesses were closed. Roads all blocked. No one in or out. No one could leave their homes. But don't worry, food and medical care were provided. And Malaysia's case numbers? They started to drop. On April 14th, the Philippines passed Malaysia in COVID-19 cases. The next day, Indonesia. 2 days later, Singapore. Singapore is a much smaller country with a population 5 times smaller. Singapore now has 15 times the case rate of Malaysia. Malaysia is an example that we can all overcome this. How a country that had so many cases did the right stuff to stop the spread, and almost no media is talking about it. Even myself, I am guilty of this. I made a video of the top 15 countries fighting COVID-19, and Malaysia wasn't included. But luckily, one of my Malaysian followers pointed out Malaysia's story. Malaysia's COVID-19 numbers are good, but when you realize at one point they were 3 times worse than any country in Southeast Asia, and now they're one of the best, it's an incredible story that needs to be told. So I ask you to help me let the world know Malaysia's story. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator merangkap panel kelima. Nama diberi Amis Alisa Nabila binti Abdullah. Yang berbahagia, panel-panel jemputan iaitu selaku panel pertama, Saudari Maliana Najah binti Mak Zakri, panel kedua Saudara Muhammad Solihin bin Arifin, seterusnya panel yang ketiga Siti Nurzalika binti Jamri, dan panel keempat Tunku Nur Ain Syahira binti Tuan Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis terlebih dahulu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi hadir ke webinar Warga Tua dalam krisis COVID-19. Lebat kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Oleh itu, bagi menambah keberkatan majlis pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput panel yang pertama, Saudari Maliana Najah binti Mak Zakri untuk berkongsi pendapatnya mengenai warga tua dalam krisis COVID-19. Silakan.
Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada moderator kita, Miss Alisa Nabila, serta para ahli panel yang arif lagi bijaksana, Muhammad Solihin, Tengku Nur Ain Syairah dan Siti Nur Zalika. Sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut mengenai hujah kita pada hari ini, iaitu warga tua dalam krisis COVID-19, adalah lebih baik untuk kita mengetahui definisi warga tua itu sendiri. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak dalam Pelan Tindakan Dasar Warga Tua 1999, warga tua itu didefinisikan sebagai golongan yang telah meningkat usia 60 tahun dan ke atas. Manakala menurut WHO, World Health Organization, pada tahun 2008, warga tua itu ditakrifkan sebagai mereka yang berumur 65 tahun. Okey, para hadirin sekalian, virus COVID-19 ini telah mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China pada pertengahan bulan Disember 2020. Dan sejak pada bulan berkenaan, virus COVID-19 ini telah saban hari kesnya yang dicatatkan adalah semakin meningkat. Dan setakat 6 Disember 2020, kes yang telah dicatatkan adalah sebanyak 66.7 juta kes di seluruh dunia. Virus COVID-19 ini boleh menyerang semua peringkat umur, tidak kira kanak-kanak, golongan dewasa dan akhir sekali golongan berisiko itu sendiri, iaitu warga tua. Warga tua ini merupakan insan yang patut kita dilindungi daripada virus COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam sidang media harian COVID-19 pada 16 April 2020 boleh mengatakan bahawa terdapat dua kelompok warga emas yang berdepan dengan risiko kematian tertinggi sekiranya dijangkiti wabak COVID-19 ini adalah warga emas yang berumur antara 55 hingga 59 tahun dan yang berumur 60 hingga 64 tahun. Malahan data global menjadikan bahawa 66% warga emas yang berusia 70 tahun dan ke atas ini menghidap salah satu penyakit virus, iaitu COVID-19. Saya beri contoh yang berlaku pada pertengahan Julai 2020. Negara kita telah digemparkan dengan kewujudan kluster rumah warga emas di Keluang Johor. Okey, yang mana kes pertama kluster ini adalah daripada kes kematian COVID-19 yang telah dilaporkan pada 19 Julai 2020. Kes itu merupakan kes ke-8,770 di mana ujian saringan mendapati bahawa beliau positif COVID-19. Punca wujudnya kluster rumah warga emas ini adalah disebabkan daripada orang luar yang datang mengunjungi rumah warga emas itu dan telah menjangkiti beberapa warga emas yang lain. Oleh itu, warga emas ini seharusnya dilindungi daripada terkena jangkitan. Faktor yang menyebabkan seseorang warga tua itu mudah dijangkiti novel coronavirus jenis COVID-19 adalah disebabkan oleh tahap imunisasi mereka yang lemah serta mempunyai kekebalan tubuh yang rendah. Kategori umur berkenaan kebiasaannya mempunyai pelbagai penyakit kronik terutamanya penyakit jantung, diabetes, kesukaran pernafasan dan beberapa rangkaian penyakit lain. Jika dilihat kepada bukti yang jelas menunjukkan bahawa seseorang warga emas yang menghidapi penyakit diabetes itu telah melemahkan satu fungsi sistem imun dalam badan seseorang. Golongan ini yang memiliki sistem imun yang lemah sangat terdedah kepada serangan virus terutamanya ketika penularan COVID-19. Umur ini adalah proksi atau pengganti kepada sesuatu penyakit yang sedang dihadapi oleh seseorang dan ia membuat mereka ini sangat terdedah kepada sebarang virus. Akhir kalam daripada saya, walaupun semua peringkat umur ni terdedah dengan risiko COVID-19, namun warga tua merupakan golongan yang paling berisiko serta mudah dijangkiti. Dengan tahap kesihatan yang kurang baik dan berbagai penyakit kronik yang lain, jika mereka ini tidak diberikan rawatan lebih lanjut atau dilindungi dengan mengkuarantinkan warga tua ini,
sudah tentu warga tua ini tidak mampu lagi bertahan serta mendorong mereka kepada risiko kematian. Sekian daripada saya, panel pertama Marliana Najah binti Mat Zakri. Terima kasih saudari Marliana Najah binti Mat Zakri. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa-mangsa COVID-19. Konklusinya, warga tua insan yang patut dilindungi daripada wabak COVID-19. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita menjemput panel yang kedua iaitu saudara Muhammad Solihin bin Arifin untuk berbincang mengenai isu yang mendepani warga tua dalam krisis COVID-19 di Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih saudari moderator kita iaitu saudari Amis Alisa. Yang dihormati para panel-panel hadirin sekalian, seperti yang kita maklum bahawa isu yang mendepani warga tua dalam COVID-19 di Malaysia, kita dapat mempelbagaikan lagi isu ini dari segi kesihatan, ekonomi maupun sosial. Dari segi konteks kesihatan, dalam konteks ini adalah masalah kesihatan dalam kalangan warga tua mempengaruhi masalah kesihatan yang serius jika tidak mengambil keperluan penjagaan yang sihat seperti makanan seimbang, kasih sayang dan sebagainya. Mengikut World Health Organization WHO, definisi kesihatan ditakdirkan sebagai health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Definisi ini yang tidak pernah dipindah sejak dari tahun 1948 membawa erti kesihatan bukan hanya bermaksud seseorang itu tidak mempunyai sebarang penyakit, malah kesihatan yang baik mencukupi kesejahteraan fizikal, mental dan sosial. Menurut pengarah perubatan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa rakyat Malaysia menikmati khidmat dan kesihatan yang jauh lebih baik daripada dinikmati rakyat negara jiran seperti Indonesia, Singapura, Filipina dengan kos perubatan mereka sangat tinggi kerana kurangnya subsidi daripada kerajaan di negeri berkenaan. Berbanding dengan negara jiran, rakyat negara ini bertuah kerana kerajaan berupaya menanggung kos rawatan yang tinggi semata-mata bagi mengelakkan rakyat daripada terbeban. Selain itu juga, semua rakyat boleh mendapat akses untuk rawatan kesihatan sama ada di institusi kerajaan maupun swasta. Kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia hanya mengenakan cas RM1 untuk rawatan pesakit luar dan RM5 untuk berjumpa dengan pakar. Manakala tiada cas yang dikenakan untuk warga emas. Sistem kesihatan yang baik di Malaysia dilihat adalah salah satu punca faktor menyumbang kepada peningkatan jangka hayat individu. Walau bagaimanapun, keadaan ini dapat dilihat dari statistik bilangan kes COVID-19 mengikut populasi bagi setiap umur. Jelas bahawa keadaan ini dapat dilihat kadar insiden COVID-19 bagi 100,000 populasi di Malaysia adalah paling tinggi bagi kumpulan umur 50 hingga 59 dan juga 60 hingga 64 tahun dan ke atas. Hal ini demikian kerana keadaan warga tua yang mempunyai masalah kesihatan dan penyakit kronik mudah dijangkiti COVID-19. Keadaan ini keadaan sekarang seluruh warga tua di dunia terkesan dengan pandemik COVID-19. Okey, menurut Dr. Nur Hisham iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia melalui media Metro Harian, berdasarkan statistik terbaru 62.6% kematian direkodkan untuk wabak COVID-19 adalah daripada kes umur 60 tahun dan ke atas. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sememangnya golongan warga emas paling mudah terkesan dengan jangkitan COVID-19
sekiranya mereka mempunyai penyakit kronik. Justru penjagaan kesihatan dan amalan gaya hidup sihat perlu diamalkan sejak usia muda lagi bagi mengurangkan risiko penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan sebagainya. Warga tua juga haruslah selalu mengamalkan gaya hidup sihat dan mengikut beberapa langkah penjagaan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia agar penyakit berjangkit COVID-19 ini dapat diatasi. Dari segi konteks ekonomi dalam keadaan pandemik COVID-19, banyak ekonomi di Malaysia terjejas terutamanya warga tua. Hal ini demikian kerana sesetengah warga tua mempunyai hasil pendapatan daripada sumber pertanian, perikanan di kediaman mereka di kampung. Akibat penularan COVID-19 ini, penularan ini menyebabkan langkah kerajaan dalam menangani masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, mewujudkan Perintah Kawalan PKP. Daripada langkah ini menyebabkan tiada hasil pendapatan yang diperolehi oleh warga tua. Selain itu, apabila mencecah 60 tahun, ramai golongan warga tua ini perlu bersara dan daripada segi pendapatan pula hanya bergantung kepada pension seseorang warga tua. Itu boleh dilihat kepada latar belakang sosioekonomi serta peluang ekonomi yang dikecapi sewaktu mereka muda. Keadaan kewangan pada masa tua bergantung kepada bagaimana mereka menguruskan kewangan dan simpanan. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan jangka hayat individu serta kos sara hidup yang tinggi dan penularan COVID-19 menjadikan simpanan yang dikumpul tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka. Kerajaan juga mungkin boleh mengkaji keperluan untuk memanjangkan umur persaraan memandangkan situasi sekarang yang mana jangka hayat individu semakin meningkat, manakala kadar kelahiran di Malaysia pula semakin menurun. Data saiz kependudukan pada tahun 2010 hingga 2020 di Malaysia menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk sentiasa menurun. Oleh itu, dalam isu krisis COVID-19, sumber ekonomi turut terjejas bukan hanya kepada negara, malah warga tua yang sudah pencen dan tiada pekerjaan untuk menampung kehidupan mereka. Bagi konteks terakhir, sosial, isu sosial yang mendepani warga tua dalam COVID-19 ini merupakan salah satu isu global terbukti menjadi penyakit sangat kejam bukan hanya kerana patosiologi tetapi berpotensi meningkatkan tahap kesepian dalam kalangan warga tua. Kesepian ini boleh berpunca daripada kurang interaksi. Hal ini demikian kerana kesepian memberikan impak negatif kepada kesihatan mental kerana kurangnya bersosial. Malah ia turut menjejaskan kesihatan fizikal dan sosial individu di samping menurunkan fungsi kognitif warga tua. Seterusnya, membimbangkan kesepian yang tidak dirawat boleh merendahkan kualiti kesejahteraan hidup warga tua sehingga mempunyai idea untuk membunuh diri. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 ini meningkatkan kesan demikian, malah kesepian menjadi lebih kritikal apabila mereka terdedah kepada pengurangan interaksi rutin secara drastik dalam masa yang lama. Kehilangan hubungan sosial, bagi hubungan sosial dan peranan sosial, COVID-19 sememangnya memberi kesan jangka panjang terhadap warga tua. Berikutan tahap kemurungan dan kebimbangan lebih-lebih lagi dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang hanya seluruh rakyat Malaysia tidak diwajibkan keluar daripada rumah. PKP atau makna lain, kuarantin di rumah bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan mengurangkan wabak, tetapi ini memberi kesan negatif kepada warga tua apabila aktiviti fizikal berkurangan serta mendorong kepada penurunan kesejahteraan fizikal. Oleh itu, adalah jelas pandemik COVID-19 ini memberi ancaman kepada kesejahteraan sosial dan fizikal dalam kalangan warga tua. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Hisham Abdullah dalam sidang Media Petro pada 7 Disember 2020, mengambil kira statistik berkenaan terbukti golongan warga emas ini adalah kumpulan berisiko tinggi yang perlu dilindungi daripada dijangkiti COVID-19. Oleh itu, semua pihak, kepatuhan dan tanggungjawab sosial rakyat adalah amat penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan warga emas ini. Harus diingati virus ini
kelihatan di mata kasar. Bagi ahli keluarga adalah menjadi tanggungjawab mereka, misalnya anak atau penjaga yang tinggal bersama warga emas supaya memastikan golongan ini terjaga dan dilindungi oleh COVID-19. Katanya, seterusnya, selari peningkatan kadar penduduk warga tua di Malaysia, terdapat keperluan untuk mempertimbangkan semula hubungan antara sosial. Penjagaan sosial pula berkait rapat penyediaan penjagaan bagi warga tua. Hal ini dibuktikan kurang aktiviti fizikal disebabkan sekatan sosial boleh menyebabkan warga tua kurang aktif dan menjadi lemah. Seterusnya, berisiko untuk jatuh. Begitu juga untuk pengurangan rangsangan kognitif disebabkan kurang interaksi sosial dan pergaulan dalam dunia fizikal. Akan menyebabkan simptom demensia warga tua lebih teruk. Lebih memilukan lagi, setengah warga tua tinggal berseorangan. Ahli keluarga dan rakan mungkin mengelak atau mengurangkan kegerapan menziarahi mereka kerana keadaan kesan risiko COVID-19 ini akan lebih teruk didiami oleh warga tua. Kesannya, warga tua berasa tersisih serta terpinggir daripada interaksi sosial dan ini boleh memburukkan simptom keburukan mereka. Lebih memburukkan keadaan warga tua serta penjaga. Mereka mungkin takut mendapatkan rawatan susulan di klinik dan hospital kerana membimbangkan risiko jangkitan mungkin lebih tinggi dari jika berada di fasiliti perubatan seperti klinik dan hospital. Oleh itu, isu yang menepani warga tua dalam krisis COVID-19 sangatlah membimbangkan. Harapan saya diharapkan semua pihak, terutamanya setiap individu rakyat di negara Malaysia, ini dapat memberi kerjasama yang terbaik untuk mematuhi peraturan pergerakan PKP agar rantaian penularan COVID-19 ini dapat segera diputuskan. Seterusnya, menurunkan kes baharu setiap hari. Semoga usaha penyelidikan dan pembangunan yang melibatkan jaringan di peringkat antarabangsa menghasilkan vaksin juga membuahkan hasil. Sekian daripada saya, Muhammad Solihin bin Arifin. Terima kasih. Tuntasnya, virus COVID-19 ini tidak mengenal usia dan jantina. Justru itu, warga tua perlu diberi perhatian dari sudut kesihatan, ekonomi dan sosial. Terima kasih Saudara Solihin di atas perkongsian krisis COVID-19 di dalam kalangan warga tua di Malaysia. Seterusnya, saya menyerahkan perbincangan tersebut kepada mengenai COVID-19 di dalam kalangan warga tua kepada panel yang ketiga iaitu Siti Norza. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada moderator dan juga sahabat panel saya. Okey, pada hari ini saya akan mengupakan tentang kesan COVID-19 kepada golongan warga tua dalam beberapa sektor, iaitu sektor yang pertama iaitu hilang pekerjaan dan juga sumber pendapatan. Bagi warga tua yang membuka ataupun membuat bisnes secara premis ataupun secara perniagaan kecil-kecilan di tepi jalan ataupun di rumah, mereka terpaksa menutup premis mereka kerana disebabkan oleh PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Kerana pada fasa yang pertama iaitu pada Mac hingga Mei iaitu 3 bulan, mereka tidak dapat untuk melaksanakan perniagaan mereka kerana pada fasa ketika itu mereka perlu menutup dan itu telah memberi kesan yang sangat negatif kepada peniaga warga tua, terutama peniaga-peniaga kecil. Dan juga warga tua COVID-19 ini telah memberi kesan kepada warga tua yang menetap di kampung, terutamanya bagi warga tua yang melakukan aktiviti perniagaan sebagai sumber pendapatan iaitu pertanian dan juga nelayan. Mereka terpaksa menghentikan pencarian sumber rezeki iaitu daripada pertanian dan juga daripada perikanan iaitu nelayan. Mereka terpaksa berhenti pada ketika itu kerana Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Oleh itu, warga tua terkesan dengan perintah itu yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mereka terpaksa menutup dan
pada ketika itu mereka jadi hilang sumber pendapatan, iaitu telah memberi kesan yang sangat impak yang besar kepada warga tua pada ketika itu. Jadi mereka tidak dapat melakukan perniagaan dan sumber pendapatan untuk membeli makanan juga menjadi terhad, kerana pada ketika itu sumber pendapatan warga tua ini hanya tertumpu kepada satu, kerana mereka tidak terdedah kepada mencari sumber pendapatan lain ataupun membuat kerja sampingan yang lain, kerana mereka hanya tertumpu kepada sesuatu perniagaan sahaja. Yang seterusnya, kesan kepada warga tua iaitu sektor kesihatan. Sektor kesihatan ini bagi warga tua, mereka akan diberi satu tekanan mental dan juga emosi. Kenapa tekanan emosi dan juga mental? Kerana mereka sebagai warga emas ataupun warga tua pada golongan umur 55 tahun dan ke atas, mereka mempunyai satu perasaan yang agak bimbang dan juga cemas. Kerana penularan COVID-19 ini memberi satu impak yang negatif dan maklumat yang disampaikan agak teruk dan juga agak membahayakan. Jadi warga tua ini akan terkesan dan berasa bimbang akan kesihatan mereka kerana takut dijangkiti COVID-19. Jadi hal itu telah mengganggu mental warga tua kerana asyik memikirkan tentang kesan yang akan berlaku. Jadi mereka berasa tekanan. Itu telah memberi kesan kepada kesihatan. Dan juga mereka akan berasa marah apabila mereka diberikan kesan yang tidak boleh keluar rumah. Jadi mereka akan berasa, warga tua ini hanya memikirkan tentang diri mereka dan mereka tidak menghiraukan sekeliling. Jadi mereka tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi emosi mereka terganggu dan mereka akan berasa sikap marah. Jadi oleh hal itu, mereka juga terpaksa untuk berkurung di dalam rumah. Mereka akan berasa sangat murung dan memberi satu tekanan emosi juga. Iaitu bagi hal ini, pihak tertentu akan memberi satu kaunseling kepada warga tua, iaitu dengan memberi maklumat yang tepat agar mereka tidak akan lagi berasa bimbang dan juga marah akan situasi yang akan berlaku. Oleh itu, kesan ini kesan ini akan memberi impak yang negatif. Okey, yang seterusnya di bawah sektor kesihatan juga ada mereka warga tua ini akan kekurangan bekalan makanan dan juga perubatan. Kerana makanan ini mereka perlu untuk keluar membeli sendiri. Dan juga apabila di premis kedai, mereka perlu beratur dan menunggu dalam keadaan yang lama. Jadi hal itu mereka hanya mampu mengambil barang keperluan sahaja dan dalam kuantiti yang sikit. Jadi hal itu menyebabkan mereka kekurangan makanan. Dan pada fasa itu, fasa kuarantin yang pertama iaitu orang panggil lockdown. Pada ketika itu lockdown dan tidak boleh keluar rumah dan hanya boleh keluar rumah pada pukul 6 pagi sehingga 6 petang sahaja. Jadi mereka perlu melakukan aktiviti harian ataupun mencari sumber makanan dengan kadar segera. Dan mereka seperti orang tua hanya mampu, orang tua kan tidak sihat, jadi mereka hanya mampu yang terhad sahaja. Yang kedua iaitu perubatan terhad. Sektor perubatan ni, pihak hospital telah mengeluarkan satu kenyataan, iaitu pihak hospital akan menghadkan bilangan pesakit pada suatu masa tertentu. Mereka terpaksa melakukan appointment ataupun memberitahu terlebih awal kepada pihak hospital untuk datang ke hospital. Tetapi pada ketika itu mereka hanya datang dan mengambil ubat sahaja. Tidak boleh bertemu dengan doktor kerana untuk mengelakkan penularan COVID-19 secara berterusan. Jadi apabila warga tua ini lambat menerima perubatan ataupun menerima rawatan, ini menyebabkan penyakit mereka akan lebih teruk. Dan itu telah memberi kesan yang sangat negatif kepada warga tua. Okey, seterusnya saya akan teruskan dalam sektor kebajikan. Sektor kebajikan ni kita boleh lihatlah daripada segi memberi bantuan. Jadi kepada golongan warga tua ini, bantuan akan menjadi lambat kerana warga tua ini kurang terdedah kepada
penggunaan teknologi canggih, iaitu penggunaan telefon bimbit yang canggih, dan mereka akan terlepas maklumat ataupun tidak mendapat maklumat kerana maklumat ini akan memberi bantuan kepada mereka itu sendiri. Tetapi dengan kekurangan pendedahan kepada teknologi, mereka menjadi terlepas maklumat dan tidak tahu saluran yang betul untuk memohon bantuan. Jadi mereka ini akan ketinggalan daripada segi mendapat maklumat untuk memohon bantuan ataupun mendapat bantuan, kerana bantuan ini lebih diberi kepada golongan muda ataupun warga ataupun orang yang lebih tahu, lebih arif. Jadi mereka jadi ketinggalan. Apabila mereka ketinggalan, mereka menjadi kurang makanan, dan kekurangan makanan ni akan menyebabkan mereka lebih duduk di dalam rumah dan mendapat penyakit kerana tidak mendapat makanan yang seimbang. Oleh itu pihak tertentu perlulah memberi perhatian kepada golongan ini, dan warga tua perlulah mencari inisiatif untuk memperolehi bantuan. Jadi kesanan ini sangatlah memberi tekanan kepada emosi dan juga mental warga tua. Okey, seterusnya dalam sektor hubungan sosial. Okey, yang kita tahu, warga tua ini lebih gemar untuk pergi ke tempat ibadah. Mereka akan ke tempat ibadah setiap waktu solat. Jadi, mereka akan mengunjungi masjid, tetapi pada ketika fasa Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu memberi kesan kepada warga tua kerana tidak boleh mengunjungi pusat ibadah, mereka perlu mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi pada ketika itu mereka tidak boleh mengunjungi pusat ibadah, dan itu sangat memberi kesan kepada golongan warga tua. Contohnya kan, pada mula PKP dilaksanakan, tempat beribadah ini perlu ditutup sepenuhnya kerana takut jangkitan virus COVID-19 ini akan berterusan. Jadi oleh itu warga tua tidak dapat beribadah dengan selesa di tempat beribadah. Jadi itu memberi kesan yang sangat-sangat buruk kepada warga tua kerana mereka lebih gemar ataupun lebih rasa selesa beribadah di masjid. Okey, yang terakhir iaitu kesan keselamatan. Okey, pada ketika ini kita digempakan oleh perbuatan skamer, iaitu menjadikan peningkatan kes jenayah menjadi meningkat. Jadi warga tua ni kurang didedahkan ataupun mudah ditipu oleh panggilan yang tidak diketahui seperti skamer itu sendiri. Mereka mudah tertipu dengan maklumat yang diberi, padahal maklumat itu hanyalah maklumat palsu. Tetapi mereka berasa takut dan bimbang, mereka percaya akan panggilan itu dan mereka terpedaya dan terpaksa membayar sejumlah wang memberi kepada skamer tersebut. Jadi mereka ini apabila terjadi, kesan itu akan memberi kesan yang buruk. Mereka akan kekurangan wang ringgit kerana memberi kepada orang ataupun panggilan skamer itu sendiri. Oleh itu, mereka perlukan pendedahan tentang skamer itu sendiri. Kerana skamer pada ketika ini menjadi berleluasa dan sangat berbahaya kepada warga tua. Okey, seterusnya dari sektor keselamatan, rompakan. Okey, boleh kita tahu warga tua apabila Perintah Kawalan Pergerakan, mereka akan tinggal keseorangan ataupun mereka duduk keseorangan ataupun suami isteri. Tetapi mereka adalah warga tua, adalah tidak aktif, tidak larat dan hanyalah kudrat mereka menjadi tidak kuatlah, kita boleh kita lihat di aspek itu. Jadi pada penjenayah atau perompak akan menjadikan rumah itu sebagai sasaran. Okey, apabila kawalan PKP, walaupun pada ketika itu tidak boleh keluar rumah, tetapi penjenayah ini akan mengambil kesempatan dalam kesepitan, akan pergi rompak rumah warga tua, dan pada ketika itu bukan hanya rompak, mereka juga akan mencederakan warga tua. Itu telah akan memberi kesan yang sangat buruk kepada warga tua. Dan kita
perlu menekankan kepada dalam aspek keselamatan. Okey. Kesimpulannya, warga tua perlulah diberi penekanan dan juga perhatian. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga kita iaitu Siti Zalika di atas perkongsian sebentar tadi. Umum mengetahui taraf kesihatan dan taraf konklusinya COVID-19 amat memberi impak kepada warga tua dari sudut kesihatan mental, fizikal, ekonomi yang perlu dijana serta kebajikan dan keselamatan warga tua. Saya amat bersetuju dan bersependapat dengan panel kita yang ketiga iaitu Siti Zalika. Seterusnya, saya ingin bertanyakan pada pendapat saudari Tengku Nur Ain Syahirah. Apakah strategi yang boleh dilaksanakan oleh sesetengah pihak untuk membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan warga tua? Silakan, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan panel sekalian. Baiklah, sebelum saya mendiskusikan tajuk perbincangan saya dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19 dalam kalangan warga tua. Baiklah, COVID-19 atau lebih dikenali sebagai coronavirus merupakan virus yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit dari selesema hingga ke penyakit yang lebih teruk sehingga boleh menyebabkan kematian. Jika kita lihat, apabila satu dunia mengalami pandemik ini, antara golongan yang paling terkesan akibat jangkitan COVID-19 adalah warga tua. Lebih-lebih lagi, jika kita perhatikan warga tua yang mempunyai sejarah atau latar belakang sakit kronik. Statistik juga menunjukkan kelompok umur yang mempunyai bilangan kematian tertinggi di Malaysia adalah berumur 61 tahun hingga 70 tahun. Manakala kelompok kedua tertinggi yang mencatatkan kematian adalah yang berumur 71 hingga 80 tahun. Hal ini jelas menunjukkan jangkitan COVID-19 terhadap warga tua sangat membimbangkan. Justru itu, dengan berhadapan dengan situasi ini, apakah strategi yang telah dilaksanakan oleh sesetengah pihak dalam membantu warga tua menghadapi situasi ini? Baiklah, jika kita telusuri, sudah banyak sebenarnya langkah yang telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan warga tua ini. Saya menggariskan beberapa langkah iaitu dari segi kesihatan, ekonomi dan juga emosi warga tua. Antara langkah pertama yang dilaksanakan sewaktu wabak ini melanda ialah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu pada bulan Mac yang lalu. Lebih tepat lagi, PKP ini merupakan larangan sekeras-kerasnya untuk keluar dari rumah. Kenapa saya kata PKP ini dapat mengurangkan risiko jangkitan terhadap warga tua adalah kerana apabila PKP dilaksanakan secara tidak langsung, anak-anak mereka tidak dapat pulang ke kampung. Seperti kita sedia maklum, terdapat segelintir anak-anak yang tidak tinggal bersama ibu bapa mereka kerana bekerja di ibu kota. Jadi secara tidak langsung ianya dapat mengurangkan risiko jangkitan kepada warga tua. Namun sewaktu warga tua mendepani situasi ini, anak-anak haruslah menelefon ibu bapa mereka untuk bertanya khabar supaya mereka tidak rasa disisihkan. Lebih-lebih lagi jika warga tua itu tinggal berseorangan, adalah lebih baik jika kita gunakan peluang ini untuk merapatkan silaturahim sesama keluarga dengan sentiasa bertanya khabar walaupun tidak dapat pulang ke kampung. Namun bagaimana pula dengan anak-anak yang tinggal bersama ibu bapa mereka? Apa yang boleh mereka lakukan? Baiklah, anak-anak yang tinggal bersama ibu bapa mereka perlulah memikul tanggungjawab yang sepenuhnya bagi menjamin kesejahteraan ibu bapa mereka. Misalnya, golongan ini boleh membantu ibu bapa mereka membeli barangan keperluan di pasar. Kita perlu elak segala kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kita membenarkan ibu bapa kita ke pasar. Kemudian saya nak tegaskan di sini bahawa
kita juga perlu menjadi seorang jiran yang prihatin. Misalnya kita perlu perhatikan keadaan sekeliling. Jika terdapat warga tua yang memerlukan bantuan, hendaklah kita ringankan beban mereka. Jika terdapat warga tua yang anak-anaknya tidak tinggal bersama mereka kerana bekerja jauh, jadi mereka ini akan memerlukan seseorang untuk membantu mereka. Kerana tidak semua warga tua ini tahu cara untuk menggunakan khidmat pos. Jadi makna kata ringankanlah tulang untuk membantu mereka. Kemudian bagi warga tua yang tinggal di pusat jagaan pula, sebenarnya Persatuan Pengendali Jagaan Berkediaman Warga Emas Malaysia telah menyarankan kunjungan pelawat untuk ke rumah orang tua disekat. Malah penerimaan untuk penghuni baru juga telah dihentikan buat sementara waktu ini. Namun seperti saya katakan sebentar tadi, ini bukanlah salah satu alasan untuk kita tidak sentiasa berhubung dengan ibu bapa kita. Kita seharusnya bijak menggunakan platform digital ini dengan sebaik mungkin untuk sentiasa bertanya khabar supaya mereka ini akan rasa lebih disayangi, dikasihi dan tidak rasa disisihkan. Seterusnya ialah dengan penjarakan sosial 1 meter. Sebenarnya PKP ini adalah berteraskan kepada penjarakan sosial. Persoalannya mengapa 1 meter? Saya memetik dapatan daripada kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia. 1 meter adalah jarak minima namun sudah memadai, tetapi penjarakan sosial yang lebih dari 1 meter adalah lebih baik. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita bersin, kadar kelajuan titisan secair-cair boleh tersebar antara 1 hingga 2 meter. Saya percaya langkah ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan risiko terhadap warga tua. Baiklah, langkah seterusnya pula dari segi ekonomi, iaitu bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kepada warga tua sewaktu pandemik ini. Seperti yang kita semua ketahui, kewangan merupakan elemen yang sangat penting bagi meneruskan hidup yang lebih baik. Bantuan kewangan yang disalurkan kepada warga tua sememangnya sedikit sebanyak boleh menampung kos sara hidup mereka. Dengan kenaikan kadar bantuan RM350 kepada RM500, sudah pasti mampu meringankan beban mereka. Selain daripada bantuan kewangan, bantuan seperti barang-barang keperluan juga sangat digalakkan kepada warga tua. Hal ini dikatakan demikian kerana ini dapat mengelakkan warga tua itu terus ke pasar untuk membeli barangan keperluan. Bagi anak-anak yang tinggal bersama ibu bapa mereka juga, mereka telah diberi bantuan kewangan supaya dapat meringankan kos harian mereka. Langkah seterusnya iaitu dalam mendepangi krisis COVID-19 ini, emosi warga tua perlulah kita titik beratkan. Bukan sahaja penjagaan kesihatan, bantuan kewangan, malah sokongan emosi dan sosial juga dikatakan sangat penting. Sebagai contoh, lebih menyedihkan apabila terdapat warga tua yang tinggal berseorangan. Ini kerana ahli keluarga mungkin takut untuk menziarahi mereka kerana bimbang COVID-19 akan lebih teruk menjangkiti mereka. Maka warga tua akan berasa tersisih sehingga boleh menyebabkan mereka menjadi lebih kemurungan. Maka sangat pentinglah bagi kita sebagai seorang anak untuk menjaga kesihatan, menjaga emosi warga tua ini. Langkah penjagaan emosi warga tua ini juga perlu apabila ada dalam kalangan mereka yang kehilangan rezeki kesan daripada COVID-19 ini. Untuk makluman semua, terdapat juga warga tua yang masih bekerja atau berniaga secara kecil-kecilan. Akibatnya mereka mengalami tekanan emosi disebabkan faktor kewangan. Hal ini dapat dikurangkan dengan memberi sokongan sosial kepada warga tua. Dan akhir sekali saya ingin kongsikan sedikit tips untuk warga tua melakukan aktiviti sewaktu kuarantin. Antaranya ialah dengan melakukan sedikit aktiviti bermanfaat seperti cara mengamalkan cara hidup yang lebih sihat, kawal pemakanan, melakukan aktiviti mengemas rumah, memasak dan pelbagai lagi yang boleh menghilangkan bosan. Justru itu, emosi warga tua akan lebih terjamin tanpa memikirkan hal-hal yang boleh membebankan mereka. Akhir kata daripada saya, sememangnya langkah-langkah ini akan membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19. Malah langkah-langkah ini juga mampu membantu warga tua untuk menghadapi kehidupan seharian mereka. Sememangnya kesihatan adalah anugerah yang tidak ternilai daripada Allah,
kerana kesihatan yang baik dari segi tubuh badan, mental dan sosial akan menjanjikan kehidupan yang lebih berkualiti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan pendapat saudari Tunku Nur Ain daripada yang berkongsi mengenai strategi yang amat membantu dalam menghalang penularan wabak COVID-19 ini. Okey, selanjutnya ahli panel yang lain telah berkongsi isu COVID-19 di dalam Malaysia iaitu berkenaan warga tua. Kali ini giliran saya pula berkongsi mengenai warga tua dari segi perspektif warga tua di Eropah dalam konteks COVID-19. Okey. Setakat ini, jumlah kes yang disahkan di Itali, Eropah adalah sebanyak 35,713 kes dengan 2,978 kematian. Ini sekaligus menjadikan Itali sebagai negara paling terkesan dengan wabak ini selepas negara asal coronavirus iaitu China dengan jumlah kes sebanyak 80,928 dan 3,245 kematian. Dan menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, kadar kematian negara ini disebabkan oleh COVID-19 adalah sebanyak 5%, iaitu angka yang jauh lebih tinggi daripada purata global sebanyak 3.4%. Persoalannya adalah mengapa kematian di negara ini begitu tinggi? Satu faktor yang mempengaruhi kadar kematian di Itali adalah usia penduduknya. Itali dikenali sebagai negara yang mempunyai warga tua yang ramai, iaitu grey ataupun silver generation. Itali mempunyai penduduk tertua di Eropah dengan kira-kira 23% penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Menurut laporan PBB pada tahun 2015, 28.6% penduduk Itali berusia 60 tahun ke atas, iaitu kedua tertinggi di dunia selepas Jepun dengan 33%. Peratusan ini agak jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara kedua paling terkesan di luar China iaitu Korea Selatan dengan hanya 18.5% daripada penduduk Selatan adalah sekurang-kurangnya 60 tahun. Umum dibanding dengan 38.3 di Amerika Syarikat dan 30.3 di Malaysia. Kebanyakan kematian di Itali berlaku dalam kalangan rakyat berusia 80-an dan 90-an, iaitu populasi yang diketahui lebih mudah mengalami komplikasi teruk dari COVID-19. Umum mengetahui tahap kesihatan dan tahap persekitaran yang bersih merupakan faktor utama warga tua di Eropah hidup lebih lama dan panjang di Eropah. Menurut Aubrey Gordon, seorang profesor epidemiologi bersekutu di University of Michigan, kadar kematian secara keseluruhannya bergantung kepada demografi penduduk. Dalam kes ini, kadar kematian yang dilaporkan bukan bersandar kepada umur yang merupakan satu cara untuk melaraskan dengan demografi asas pendudukan. Memandangkan penduduk Itali yang lebih tua, kita boleh menjangkakan bahawa kadar kematian mereka lebih tinggi secara purata berbanding dengan negara yang mempunyai populasi yang lebih muda. Selain itu, Johnson, ahli epidemiologi di Temple University College of Public Health, pula berkata bahawa semakin kita berusia, peluang untuk mengembangkan sekurang-kurangnya satu masalah kesihatan yang melemahkan sistem imun badan seperti kanser atau kencing manis akan meningkat. Penyakit sedemikian juga membuatkan orang lebih terdedah kepada penyakit teruk dari coronavirus.
Isu lain mungkin adalah bilangan orang di kawasan tertentu yang memerlukan rawatan perubatan. Ini kerana mempunyai ramai orang sakit yang duduk di satu kawasan boleh berpotensi memberikan tekanan kepada sistem perubatan. Biasanya apabila ujian-ujian berkembang dalam sebuah komuniti, lebih banyak kes ringan ditemui yang kemudiannya akan mengurangkan kadar kematian secara keseluruhannya. Ini adalah apa yang berlaku di Korea Selatan di mana kadar ujian yang dilakukan adalah cukup tinggi bagi sejuta orang dan kematian di dalam kalangan mereka dijangkiti agak rendah iaitu kira-kira 0.6% atau 66 kematian. Sebaliknya, Itali melakukan ujian ke atas kira-kira 826 orang bagi setiap sejuta orang dan kematian di kalangan mereka menghidap jangkitan kira-kira 10 kali lebih tinggi dengan lebih daripada 2,500 orang mati akibat penyakit ini. Pengaturan pengajaran penjagaan di Republik Ireland tetap berlaku tanggungjawab individu dan keluarga terhadap penjagaan warga tua dengan lebih kerap dengan campur tangan kemampuan keluarga untuk memberikan perawatan. Akibatnya keperluan orang yang lebih tua sering menjadi kompleks pada masa itu mereka di dalam bidang perkhidmatan berkanun. Pemasaran penjagaan warga tua kebanyakan terkenal di England tetapi hadir di setiap negara. UK yang tersendiri bermaksud bahawa perkhidmatan penjagaan sosial tersebar di swasta secara sukarela, amal dan perusahaan sosial dengan perkhidmatan sosial berkanun yang bertindak sebagai pesuruhan jaya menjaga. Di mana taraf kesihatan yang disediakan di kerajaan Eropah, di negara Eropah adalah yang terbaik tetapi tidak mampu menampung seluruh warga tua yang berpotensi menghidap penyakit COVID-19. Seteru itu, peningkatan wabak COVID-19 di negara tersebut menyebabkan peningkatan kes kematian akibat COVID-19. Walaupun terdapat perbezaan dasar dan penyediaan perkhidmatan di seluruh negara, di seluruh negara ini sejumlah tema umum muncul iaitu tekanan yang berkaitan dengan penyediaan penjagaan warga tua, iaitu rawatan formal untuk menyokong warga emas di tempat dan nilai rendah diberikan kepada perkhidmatan penjagaan dan sosial. Ini mungkin didorong dan diperkukuhkan oleh nilai masyarakat yang lebih rendah dan peminggiran orang tua dengan keperluan kesihatan dan penjagaan yang kompleks. Dalam negara-negara ini, GSW sendiri telah wujud agak terpinggir walaupun peranan penting yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menyokong warga emas dengan tempoh perubahan atau cabaran yang ketara dalam hidup mereka. Sosial pekerja mempunyai peranan penting dalam penilaian, perlindungan, intervensi yang disasarkan dan sokongan termasuk dalam menganjurkan kualiti penjagaan yang lebih baik. Ageism dan homogenisasi warga tua di Eropah. Kritikan yang semakin meningkat telah dinyatakan untuk mengkategorikan semua orang yang berumur 70 tahun dan lebih dan memerlukan perlindungan dari COVID-19. Merawat orang lebih tua sebagai kumpulan homogen menguatkan mesej negatif usia yang bahawa semua orang tua bergantung antara satu sama lain, lemah dan berisiko. Ini seterusnya menguatkan wacana beban daripada mengakui kekuatan dan sumber. Anggapan seperti ini boleh dibantah menyangkal semua orang tua tanpa mengira hak mereka untuk menilai risiko itu sendiri dan membuat autonomi keputusan. Mereka diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan. Perhatian terhadap kerentetan orang tua telah diberikan tidak dapat dilihat sumbangan penting daripada pelbagai pihak.
Sebilangan besar warga tua telah menjadi sukarelawan atau bekerja dalam kesihatan dan peranan penjagaan sosial. Dan orang tua menjadi ahli keluarga terus melakukannya sebagai peranan tambahan. Konflik yang dihidapi oleh warga emas semasa pandemik COVID-19 di Eropah ialah penyakit coronavirus telah pesat tersebar di seluruh dunia menjejaskan ekonomi, sosial dan kesihatan serta persekitaran untuk negara. Sejak kes pertama coronavirus dikesan di Hubei, China, Wuhan, ia telah menarik banyak perhatian mengakibatkan aktiviti harian dan mengubah corak kehidupan orang ramai. Warga tua perlulah mematuhi amalan seperti mencuci tangan berulang kali, menutup hidung dan mulut ketika batuk ataupun bersin dan menjaga pemisahan ruang antara orang. Adalah mustahak untuk membendung penyebaran virus dan mengurangkan beban penyakit tersebut. Langkah-langkah penjarakan sosial termasuk penutupan tempat kerja dan institusi pendidikan, himpunan besar-besaran yang dihindari, pengasingan kes yang disahkan dan disyaki, kuarantin orang yang berhubung dengan kes yang disahkan dan disyaki dan tinggal di rumah masing-masing. Selain langkah-langkah ini, prosedur tambahan telah dilaksanakan untuk melindungi orang dewasa yang lebih tua yang lebih berisiko. Secara kesimpulannya, di beberapa negara perhatian diberikan kepada warga tua amatlah perlu dititik beratkan. Kerana warga tua amat terdedah kepada virus COVID-19. Oleh itu, pengubah dasar kesihatan harus bekerjasama untuk mengatasi halangan ini dan menyediakan warga tua dengan perkhidmatan psikologi yang berkualiti tinggi. Status semasa berpendapatan rendah, sederhana negara mungkin lebih teruk lagi. Banyak negara yang bahagian orang tua adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan kategori yang lain. Tapi keadaan sosial ekonomi lebih lemah, sistem kesihatan boleh memburukkan lagi akibat pandemik dan meningkatkan risiko wabak COVID-19 di kalangan warga tua. Oleh itu, negara akan menanggung beban yang tinggi disebabkan ketidakcukupan perkhidmatan kesihatan tepat pada masanya dan maklumat yang memberi kesihatan buruk kepada mereka. Para hadirin, kita pun berada di akhir majlis. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Dengan ini berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sebelum bersurai, majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada tetamu dan hadirin yang sudi meluangkan masa bersama memeriahkan majlis kita pada hari ini. Saya menutup tirai majlis kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.